Tadi kawan saya Senator Dato' Abbas telah sebut apa yang telah berlaku di dalam pilihan raya yang lepas. Saya minta bahawa kita semua dalam kawasan Batu ini, bukan hanya Datuk Senator saja, semua jawatan kuasa bahagian 4 peringkat dan juga persatuan-persatuan penduduk, termasuk juga MPP yang telah dilantik, untuk mereka mencari punca, mencari sebab kenapa Batu selama 2 terma telah jatuh ke kawasan pembangkang. Mesti ada silap. Dulu Batu ini dalam tangan Barisan Nasional, tetapi kenapa selama 2 terma telah jatuh di tangan pembangkang? Mesti ada punca. Apa yang berlaku mesti ada punca. Dia tidak akan berlaku begitu saja. Kalau tadi Datuk Senator Yahya telah sebut dalam satu kawasan, kawan-kawan kita yang bukan Melayu hanya bagi kita 4 undi. Kenapa dia bagi kita 4 undi saja? Adakah kita mendekati mereka? Adakah kita menyelesaikan masalah mereka? Adakah kita membantu mereka? Atau kita hanya fikir kepada puak-puak kita saja? Ini yang patut kita lihat. Yang penting saudara sekalian ialah untuk kita beritahu kepada rakyat supaya mereka dapat memahami apa yang telah disediakan khususnya oleh kerajaan kepada kita untuk membantu rakyat. Banyak rakyat yang tidak sedar apa program-program yang ada yang kerajaan sediakan untuk membantu masyarakat. Kenapa ini berlaku dalam kawasan kita? Siapa yang salah? Muka-muka ni kok salah? Program Ramlan Syok sendiri, Gulam Syok sendiri, barangkali lah. Ini semua andaian, bukan saya kata dia Syok sendiri, barangkali ya, maybe. Yang pentingnya seperti saya sebut, cari punca. Mesti ada silap. Di mana silap kita? Hanya kita fikirkan untuk program untuk kita saja, atau untuk program untuk masyarakat. Tadi saya sebut, bila saya kerah arah program wilayah persekutuan prihatin atau wilayah persekutuan care, saya sendiri kadang-kadang turun. Bila saya turun, saya sendiri terkejut. Rakyat tidak tahu ada bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Rakyat tidak tahu ada bantuan Baitul Mal. Rakyat tidak tahu ada bantuan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Rakyat tidak tahu macam-macam bantuan yang wujud untuk mereka. Kenapa ini berlaku? Tolonglah pemimpin-pemimpin UMNO ke, pemimpin-pemimpin masyarakat ke, persatuan-persatuan penduduk ke, tanya diri masing-masing kenapa ini boleh berlaku. Tidak kesampaian hasrat tujuan kerajaan untuk membantu masyarakat, tidak kesampaian, sehingga masyarakat lihat kerajaan, lihat muka pemimpin-pemimpin yang ada ini muak, bosan, itulah dia tolak pada kita. Tadi Senator sebut, Datuk Senator Abbas sebut, walaupun Tan Chua tu useless saya panggil, tetapi kenapa masyarakat masih lagi bagi dia undi? Cari kenapa? Kerana masyarakat tengok kita muak. Lebih baik dia bagi kepada seorang yang dengan harapan bahawa orang ini dapat membantu dia. Itu yang sebenar. Jadi saya mintalah, tolonglah, kalau kita sayangkan negara ini, kita sayangkan bangsa kita, kita sayangkan agama kita, yang pertama cari punca bagaimana Batu jadi macam ini dan bagaimana kita dapat menyelesaikan masalah untuk mencapai atau mengambil semula bahagian Batu ini
menjadi, ataupun kawasan Batu ini menjadi kawasan barisan nasional. Kalau tidak, tidak ada gunanya. Beri penerangan, turun ke bawah, wanita turun, masuk dapur, jangan turun syok, make up syok, gelang tinggi-tinggi gini, kereta besar-besar. Macam mana sikit? Jam cantik-cantik sikit, macam mana sikit? Dia kata tak ada gelang. Dah sikit kerja kuat, saya main-main saja. Tapi bila sautan di bawah, bila saya sebut, ini maknanya yang saya sebut ni barangkali ada benar. Dia ada sautan. Mana rakyat tidak dapat apa yang dia hendak, kepuasan yang dia hendak. Apa yang rakyat perlu, yang kita sebut, yang amat berhormat Datuk Seri Muhammad Najib kata kepada kita, pergi rasalah nadi rakyat, rasalah apa yang dia hendak, bantulah mereka. Bukan tak ada bantuan, macam-macam bantuan yang kita sediakan, tetapi rakyat tidak tahu. Sehingga kan bila saya turun ke bawah, saya sendiri kadang-kadang saya geleng kepala, saya tak tahu apa nak buat. Dan lagi satu masalah yang kita sedang hadapi ialah masalah penyampaian yang tidak sampai. Begitu juga dengan penjawat-penjawat awam yang tidak boleh sampaikan apa yang kita kehendaki. Macam kawasan ini, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur beri tiap-tiap tahun peruntukan untuk pembersihan. Cuma lihat, bersih tak bersih? Lihat. Tak payah saya jawablah, tuan-tuan tahu nak jawab. Mana kontraktor-kontraktor ini? Kemana mereka pergi? Dan mana penjawat-penjawat awam, pegawai-pegawai di BKL yang patut memantau? Mana dia? Mana mereka? Jadi ini yang membuat rakyat bosan. Tadi yang sebenarnya saya lambat, saya kata dengan Mahathir lambat, dan Gulam saya kata saya sesat. Untuk makluman, bukan sesat, sengaja sesat. Sengaja sesat nak tengok keadaan dalam kawasan Batu. Ya Allah, tanya isteri saya lah. Ada kereta yang telah rosak, ditinggalkan bertahun-tahun tepi jalan. Ada bas SJ bertahun-tahun ditinggalkan satu tempat. Jalan berlopak-lopak, parking sembraut. Macam mana rakyat nak sokong Barisan Nasional? Macam mana nak sokong Barisan Nasional? Tolong cari kaedah macam mana nak selesaikan ini, Datuk Abbas. Yang berhormat Senator, tolong beritahu macam mana kita dapat duduk nak menyelesaikan. Kerana kita juga perlu untuk masyarakat bersama-sama dengan kita untuk bantu, untuk jaga kelestarian kehidupan kita. Ini kereta rosak, tak tahu mana nak campak fak letak ke atas parking. Bertahun-tahun saya tengok, mesti kereta tu bertahun-tahun. Jadi inilah masalah-masalah yang kadang-kadang rakyat, perkara-perkara yang mudah, bukan perkara-perkara yang susah. Rakyat perlukan kita untuk melihat keperluan-keperluan apa yang patut kita buat untuk mereka. Macam mana rakyat tak kata rakyat tak marah kepada kerajaan Barisan Nasional? Dia kata kerajaan Barisan Nasional ini is inefficient. But DBKL is inefficient. Saya sebagai menteri, saya nak mengakui lah, memang inefficient. Saya pergi dulu semalam Jinjang Selatan. Saya pergi before dulu semalam Petaling Street. Saya berjalan, barang tak lama lagi saya akan masuk kawasan. Lihat sendiri, menteri terpaksa turun, lihat sendiri. Kerana kita ada MPP tak bergerak, ada ketua bahagian tak bergerak, ada pengurusi penduduk tak bergerak, semuanya tak bergerak. Jadi biarlah saya bergerak untuk menyelesaikan masalah rakyat. Kerana pada saya sayang Kuala Lumpur. Kuala Lumpur Melayu punya dulu. Sekarang Kuala Lumpur dah jadi apa?
Dah jadi apa? Saya takut kalau kita tak berbuat sesuatu, akhirnya orang-orang Melayu Kuala Lumpur akan hanya duduk dalam rumah-rumah begini di pinggir-pinggir. Itu akan berlaku. Itu akan berlaku. Jadi saya mintalah, tolonglah sama-sama kita melihat semula, membuat satu kaedah kajian semula di dalam tiap-tiap sesuatu organisasi. Saya hanya harap Persatuan Kebajikan Silaturahim Malaysia ni jangan jadi seperti itulah. Niat kita, asas kita bangunkan atau kita tubuhkan persatuan ini untuk apa? Jangan kita melencong daripada asas pertubuhan ini. Saya nak beritahu tuan-tuan dan puan-puan semua yang ada di sini, sekarang ini orang-orang masuk UMNO bukan atas dasar perjuangan UMNO, tetapi orang-orang masuk UMNO hari ini kerana kepentingan diri. Inilah masalah yang kita mesti pulihkan semula. Kalau kita tak pulihkan, jadi masalah, dia akan jadi bara, dan akhirnya kita akan semua pupus. Itu akan berlaku. Macam Dato' Abbas ni, sekarang jadi senator, besok dapat lagi 2 term jadi senator. Lepas 2 term senator, dia pun tinggalkan UMNO. Itu akan berlaku. Saya harap tidak. Saya harap tidak. Ini tengah tunggu pula Ramlan, lepas tu tunggu pula Kulam, lepas tu nak ketua pun tunggu. Ni. Ya Allah, ya Tuhanku, saya minta kita pulihkan semangat perjuangan semula lah. Semangat perjuangan orang Melayu pun dah hilang. Semangat perjuangan orang Melayu untuk mempertahankan kepentingan Melayu, kepentingan raja-raja, kepentingan bahasa dia, kepentingan bangsa dia pun dah hilang. Dia buat saja, dia buat entah apa benda dia buat, kita pun tak tahu. Kerana kebanyakan orang Melayu lebih mudah dipengaruhi oleh media-media sosial yang sampai ke rumah mereka dengan membawa bagai-bagai fitnah dan persepsi-persepsi, sehingga mereka percaya kepada fitnah dan persepsi-persepsi tersebut. Jadi saya minta lah saudara sekalian, tolonglah kita lihat kembali, bantulah kerajaan yang ada ini. Percayalah, tidak ada sebuah kerajaan yang selama 57 tahun telah memerintah negara ini akan dapat memastikan negara kita ini menjadi sebuah negara yang aman, sejahtera, sentosa. Tanya dengan rakyat. Tanya dengan rakyat. Kalau mereka hendak satu kerajaan yang hampas, pilihlah kerajaan yang hampas. Kita bukan kerajaan yang hampas. Kita merupakan kerajaan yang segala kita janji kita akan tepati. Segala yang kita hendak lakukan ialah untuk kepentingan rakyat. Segala-galanya ialah untuk masa depan negara kita, agama kita, bangsa kita. Itulah kerajaan Barisan Nasional pada hari ini. Kita kena beritahu kepada rakyat. Kerana rakyat ni mudah tersinggung, mudah ambil hati, mudah rasa hati, macam-macam akan berlaku. Tapi saya mintalah pemimpin-pemimpin, inilah tanggungjawab saudara sekalian, tanggungjawab anda sekalian, untuk memastikan bahawa rakyat kita pergi turun, bela mereka, beritahu kepada mereka, menerangkan kepada mereka, kerana program-program kerajaan ini adalah lebih baik daripada program-program puak-puak yang belum lagi jadi kerajaan.